Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa 'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi memberi kepada kita kesempatan, peluang dan ruang bertemu kita sekali lagi di rumah Allah ini setelah mana selesai solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu isya, dapat sekali lagi kita menyelesaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan solat sehari semalam 5 waktu. Tu. Bukan 5 hari 1 waktu, sehari semalam 5 waktu. Begitulah tandanya orang-orang yang beruntung, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Siapa orang beriman ni? Macam mana dia beruntung? Orang beriman ni, kata Allah, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut, apabila mendengar nama Allah itu, gemetar hati dia. Tu, kita dengar azan tadi, kita tahu dah masuknya waktu solat untuk kita berbondong-bondong menuju ke tempat mana azan dialunkan. Yang ni kata nak solat berjamaah tu. Tu tanda orang yang beruntung tu. Wa iza tuliyat alaihim, apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Dia jadi takut. Dia dengar ayat allazi khalaqal mauta wal haya. Dia dengar hayat, maut dan hayat itu, terus dia menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia, bukan takut mati dah. Kita manusia ni jangan takut mati. Kita takut pun kita mati, tak takut pun mati. Jadi yang kita hendak apa? Apakah persediaan kita untuk mati tu? Inilah yang kita duk lakukan ni, yang kita duk sekarang ni. Inilah proses-proses untuk kita membawa bekal kita ketika mana dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala yang katanya mati tu. Kita jadi orang yang baik-baik. Jangan jadi orang yang tak baik. Setengah tu muka nampak baik, muka nampak baik, bersih saja, tapi penipu tahap gabannya tu. Allahu akbar. Tak tahulah tuan-tuan, kita ni boleh kata sebulan sekali naik minyak. Dia tak tahu lagi bila orang naik minyak, dia tak tahu. Dia kira minyaknya dia nak naik. Inilah tuan-tuan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja Allah Taala. Memanglah penetapan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah suruh manusia ni fikir. Akal yang Allah bagi itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku cipta manusia ni sebaik-baik kejadian dah. Sebab apa? Aku bagi akal kepada dia. So fikir. Kenapa jadi macam tu? Kita nak menyalahkan siapa? Itu sebab orang putih kata apa? It's not the stupidity of the leaders, is the stupidity of the voters. Orang Melayu kata apa? Bukanlah kebangangan pemimpin itu,
Yang bangangnya siapa? Yang pilih pemimpin tu bangang. Tu cerita dia. Tu orang putih kata, bukan orang Melayu kata. Tapi sama je lah. Tu. Tu cerita dia. Jadi, tuan-tuan muslimin muslimat, ni nak mari PRU14 ni jangan buat dah. Dah tahu, dah nampak dah tuan-tuan. Nampak dah. Kita rakyat ni nak tinggal seluar dalam dah. Donald Trump tuan-tuan, calon Presiden Amerika yang baru ni, calon. Dan banyak lagi lah billionaire orang putih ni. Apa dia kata? Belum aku yang dah jadi billionaire ni tak berani nak buat satu MOU. Tu. Memorandum of Understanding tu. Untuk sign satu memorandum yang bernilai 142 bilion. Tu, apa yang dia nak cagar tu tuan-tuan? Sebab apa dia buat bisnes dengan China tuan-tuan? China ni rasuah kuat. Tu yang dia pilih China. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahim, bukanlah Allah, sesungguhnya Allah tak zalim tuan-tuan. Allah tidak zalim. Sesungguhnya manusia itu yang zalim sendiri. Orang pun dah sampai dah, insya-Allah. Lagi kuat lama okey. Allah tidak zalim. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, raja segala tu. Maha suci Allah yang menguasai alam ini. Semua alam ini Allah punya. Allah tahu apa yang berlaku dan akan berlaku dan telah berlaku. Allah tahu. Yang nak berlaku dah pun Allah tahu dah. Kita tak tahu. Apa yang akan berlaku pukul 9 sekejap lagi Allah tahu dah. Sebab apa? Surah Al-An'am ayat 59 Allah kata apa? Tidak ada sehelai daun yang gugur itu daripada pokok itu yang Allah tak tahu kat mana dia nak jatuh. Sebab yang nak aturkan jatuh kat mana daun itu, Allah lah yang atur dia. Angin tu duk tiup sini, Allah yang kata hang jatuh kat sini, jatuh kat situ dia. Itu daun. Telahlah manusia ni tuan-tuan. Allah dia tidak jadi, dia tak cipta manusia, lepas tu dia kata wahai pualan bin pualan, kau lahir kat dunia nanti kau hidup sendiri-sendiri lah. Allah tak kata aku dah bagi tahu dah hang rezeki ni semua sebenarnya hang berjalan ni. Tak. Allah bagi tahu tentang rezeki itu, Allah bagi tahu very specifically, very detail. Allah arah malaikat tiup ruh itu ketika mana kita usia 4 bulan 10 hari, bagi tahu 4 perkara ni. Yang pertamanya rezeki, malaikat tu bagi tahu wahai pualan bin pualan, rezeki engkau ni macam ni. Kalau bentuknya wang ringgit, hang sepanjang hayat engkau 1 juta saja hang boleh dapat duit, ataupun 500,000 je tu. Hang tak akan dapat 52 bilion kalau hang tak menipu. Hang menipu tu yang dapat tu tuan. Mantan presiden Colombia tuan pernah tengok dia punya video? Allahu Akbar, dah tak jadi presiden, bagi ayam makan jagung pakai slipper. Tu presiden tuan-tuan. You cannot be a billionaire, a minister, satu-satu menteri, kau tak boleh jadi kaya kalau kau tak penipu. Menteri kita tuan-tuan sebulan gaji 55,000. Rakyat berapa gaji? Pula tu dah lah dapat rakyat bagi duit, menteri pula bodoh-bodoh pula tu. Kata minyak naik, janganlah naik motor, naiklah basikal. Banyak kau bodoh. Ya Allahu Akbar. Apalah bebal sangat boleh jadi menteri macam tu. Memang menteri di Malaysia ni memang bodoh. Kita sebutlah geram sangat. Tapi memang sungguh bodoh bebangang. Tu. Ayam naik, jangan makan ayam. Menteri tak boleh jawab macam tu. Itu menteri tak sekolah mana-mana. Ni ikan naik, jangan makan ikan. Makan ikan bilis. La ilaha illallah. Anak kita boleh jadi menteri kalau tak macam tu nak jawab. Bagi rakyat lagi marah. Tapi rakyat ni Allahu Akbar, yang kata orang Melayu bukan Melayu kat sini, Melayu kat sini semua bagus-bagus dah. So cukup respect. Selut 2 tangan. Ada Melayu yang tak tahu, yang bangang-bangang gitu. Tengok dacing je pilih, dacing je pilih. Dah tahu dah dacing ni penipu.
Duk pilih situ lah. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan gadaikan maruah tuan-tuan dengan RM10 dan sehelai kain plekat 5 tahun tuan-tuan kena tipu. Tapi tuan-tuan rasa bukan tuan-tuan di sini, tuan-tuan yang duk kena tipu selalulah. Rasa bagus, pemimpin ni bagus. Dia sebab apa tuan-tuan? Dia psycho macam mana? Tak apa, kita janji orang Melayu kat atas, orang Melayu kaya. Memanglah pok-pok tu kaya, hang dapat berapa duit? Depa kaya, tol tak kena bayar, minyak tak kena bayar, orang gaji tak kena bayar, driver tak kena bayar. Kita tol kita kena bayar. Ni besok Duke ni naik ni. Saya dah training naik motor dah sekarang. Biar duit tol tu nanti saya bagi kat anak yatim lah, senang. Tol tu saya tak bayar. Yang mana saya kalau saya naik kereta bagi kat anak yatim, biar saya naik motor tak apa. Tu. Susahnya rakyat, Allahu Akbar, tak tahulah. Ni. Saya satu hari kemarin saya duduk di hospital, tengok hospital kerajaan, Allah kesiannya. Pesakit sampai duduk dekat koridor tu tidur. Dia boleh nak repair Tugu Negara tu sampai harga apa? 600 juta. La ilaha illallah. Ya Allahu Akbar. 600 juta nak repair. Pok-pok ni tuan-tuan, dia buat kerja macam tu lah. Padahal harga dia tu tak sampai banyak tu pun. Harga dia katalah 50 juta. Yang lain tu the south tu yang dapat kat Sabah tu 52 juta tu. Total aset dia 300 juta. Itu tuan-tuan bayang, itu baru satu cawangan Kimanis nama dia. Ada berapa ratus beribu cawangan di Malaysia ni. Itulah duit kita habis macam tu lah tuan-tuan. Tu 600 juta beli jet peribadi 700 juta, walhal jet tu harga 200 juta je, 500 juta masuk poket. Mana pergi duit tak tahulah. Itu sudah tidak ada keberkatan di Malaysia ni, tak ada, habis duit macam tu je. Bila duit tak ada, dah kekeh rakyat. Dah lah buat highway pakai duit rakyat, rakyat pula kena tol. Tuan-tuan, anak kita lulus universiti, keluar diploma, degree, master apa semua, kerja tak lagi, tapi dah kena bayar utang dah. Patut ke macam tu? Ada dulu satu kumpulan nak bagi PTPTN ni free nya. Tolak, tak mau. Macamlah kaya sangat. Pelancong Australia kata apa tuan-tuan? Orang Malaysia ni, orang Melayu Malaysia, orang tak ada perasaan. Orang Malaysia ni tak ada perasaan. Buatlah. Pemimpin buat macam mana pun tak apalah, sokong lah. Tu. Ada orang nak buat bersih, ada pula NGO tah, mana punya NGO pergi buat laporan polis, kononnya mengacau bilau lah. Allahu Akbar. Pok-pok ni tuan-tuan, pok-pok ni besok kalau mati kita mau kencing atas kubur dia je. Tidak pun buka mulut dia, kencing dalam mulut dia. Saya buat macam tu tuan-tuan. Bukanlah kencing. Kalau saya tempat saya duk urus jenazah ni, saya cerita lah berapa tipu. Kalau pok-pok UMNO ni mati, saya urus, memang saya jentik teluk bebal lah kau ni, hidup bebal. Sekarang kau kenal dengan aku. Tak betul. Dia menyerit tu, bila dia kena jentik dia menyerit. Aduh, dia kata, ikut hang suka. Dulu hang bebal sangat. Mau ajak macam tu tuan-tuan. Kalau hidup ni dah bebal sangat, bangang nak mampus, mati, sebelum malaikat tanya dia, kita bantai dia dulu. Apalah kau ni bangang sangat? Allah. Itu sebabnya dekat tempat saya tu, kalau ada kematian, dia ada dua situ, satu satu hijau lah kan. Dia tengok saya tak ada lagi, yang tu lah buat. Dia panggil geng dia buat. Kebanyakan ni, kebelakangan ni geng-geng dia mati banyak. Memang saya tak ada peluang. Geng dia je lah buat. Cepat pula tu dia cover tu. Kata mati malam tu, dah terpacak kat rumah. Dia takkan izin saya pergi. Walaupun segala kelengkapan jenazah tu saya yang kontrol. Macam mana dia boleh dapat kunci tu? Ya kan tu. Tuan, kita ni bukanlah zalim, tak tahulah tuan-tuan. Memanglah hidayah tu milik Allah. Tapi kau tak nampak ke kawan-kawan kau ni? Allahu Akbar tuan-tuan. Tu. Jangan kita jadi zalim, jangan kita jadi kita sebenarnya menyusahkan orang. Wala tulqu biaidikum illa tahlukah. Allah kata jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kamu dah tahu dah ulang tu nak matuk, kau pergi songkong dia lagi pasal apa? Itu kemudaratan lah tu. Allah marah lah tuan-tuan. Allah besok tanya akal kita ni, Allah tanya.
Akal yang mengadu kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku ni akal polan bimpolan ni, tapi dia tak guna akal aku, tak guna. Walhal engkau dah bagi akal yang sempurna ni, tak boleh nak nampak lagi. Tu yang masalah dia tu. Dah lah semayang pun tak mau, duduk dalam majlis ilmu apa lagi. Dah tengok dah kawan-kawan nak pergi masjid, dengar azan pergi masjid, dia tak pergi pun. Nak kata nak duduk dia ni, tak duduk lah. Sebab apa tuan-tuan tak duduk? Sebab takut kena batang hidung sendiri tu. Memang benda tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita saja-saja ni. Kitab ni ada 20 jilid, 20 jilid. Malah ni kitab jilid yang ke-15. Tak tahulah nak balun apa lagi pun tak tahulah malah ni. Aduh. Tu. Jadi tak apa, pukul 8 kan. Lagi kita masuk tajuk lah. Pukul 8 lah. Lagi kita pergi kona-kona sikit lah. Kona, jangan tak kona. Babul maja'a fi zikri nisa'id. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebut Ibnu Syahid. Ibnu Syahid ni siapa? Tu. Satu tajuk berkenaan dengan satu makhluk, satu hamba Allah yang namanya Ibnu Syahid. Siapa dia sebenarnya? Ni. Jadi kita akan kongsi sikit. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, Ibnu Syahid itu seorang yang disangkakan dia oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni siapa? Seorang Dajjal. Dajjal ni bahasa Melayu dia pembohong. Pembohong tahap gabannya. Kau dah timbul dah, tu yang kita takut tu tuan-tuan. Sebab apa kata Nabi? Tanda-tanda berlakunya kiamat, timbulnya Dajjal ni. Tu. Dajjal ni memang mukanya bersih nampak, cakapnya pandai. Belit orang pun pandai. Tah ada dah rasanya. Tapi Dajjal ni, Dajjal yang ada sekarang ni, dia ada bini. Bini pun pendek pula tu. Macam penguin ni lah. Bini dia lah yang mengerabih kereta ni tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Inilah misi dan visi dia. Dia ni dulu seorang kerani bank aja tuan-tuan. Kerani bank aja. Dia ada vision dia. Itu sebabnya dia sangkut dengan Najib ni, dia ada visi dia. Habis duit rekah. PTPN ni pun, PTPN dikurangkan permata tambah lagi 80 juta. Tak apa hasil masuk permata ni pun kita pun tak tahu. Genap-genap tahun belanjawannya puluhan juta bagi dekat dia. Apa projek dia pun kita tak tahu. Pula tu tak boleh nak pertikai tu. Pertikai adalah orang main tangkap kita. Tu Malaysia ni cukup bagus dia. Tak bagi kita dedah perangai menteri-menteri ni, dia buat satu akta OSA pula. Akta Dalam Negeri ni tak boleh. Kau tak boleh cerita, kononnya rahsia negara. Kalau tak cerita, mana rakyat nak tahu? Samalah macam KWSP ni tuan-tuan, daripada konvensional pergi ke patuh syariah. Bila patuh syariah ni tuan-tuan, patuh syariah ni Islamik lah kononnya. Memang Islamik lah. Tapi Islamik cara pemerintah lah. Patutnya bila patuh syariah, segala perjalanan investment duit tu, caruman kita tu, pelaburan duit kita yang government pakai tu, dia kena bagi detail kepada kita. Tiap-tiap bulan hantar dia punya ni, penyata. Ini dah. Dan pencarum pula tak boleh tanya, tak boleh question kat mana nak labur duit ni. Ujung tahun berapa dividen nak dapat. Pelabur tak boleh tanya. Patuh syariah kepala hatu apa? Memanglah depa nak kekah duit rakyat je tuan-tuan. KWSP lah duit yang paling banyak sekali. Yang nombor 2-nya lembaga tabung. Duit paling banyak. Dia bubuhlah cemen-cemen ni orang-orang dia ni. Nak pakai duit aja halu, nak pakai duit. Itu sebabnya Datuk Seri Husni Hanzalah itu, Menteri Keuangan 2 tu, berhenti. Sebab apa? Dia telah invest dalam public mutual sebanyak 150 juta duit Velcro. Dia pelarikan duit tu dulu, dia invest dalam
public mutual. Sebab apa? Pokok jebon ni lah nak sapu duit tu. Tu cerita dia yang dia berhenti tu. Dan dia tahulah cerita macam mana 1MDB ni duit tu pergi ke mana, kenapa ditubuhkan 1MDB ni. Satu dunia dah buka kes dah 1MDB ni. Malaysia tak buka kes, seolah-olah macam tak ada kes. Punya hebatnya kan ketua hakim negara tu, ketua hakim negara, semua ketua lah, ketua hakim negara, ketua polis, ketua penyamun semualah, ketua penyangak, ketua perompak semua tu. Tak malu ke tuan-tuan? Orang putih yang tak ada agama tu, yang tak tentu kafir pun tahu rasuah ni haram, menggelapkan duit ini haram, tapi dah yang jadi ketua ni tuan-tuan, yang jadi ketua pengarah apa semua ni, semuanya orang yang Melayu dan Islam lah tu. Mana ada satu bangsa Cina ke bangsa India? Tak, semuanya Islam. 60 tahun Melayu duk merintah, Perdana Menterinya Melayu, timbalan Perdana Menterinya Melayu, ketua polisnya Melayu, ketua angkatan tenteranya Melayu, rajanya Melayu, sampailah sekarang ni. Tapi Melayu, rakyat Melayu duk kat mana? Tak ada juga lah. Raja cerai aja kahwin muda, cerai aja kahwin muda kan tu. Dia kahwin tu itu kononnya nak ganti agung kan. Sebab sistem agung sekarang ni dia mencabut undi dah. Dulu tak, dulu timbalan naik, tapi disebabkan tengok takdir Allah tuan-tuan. Sepatutnya Sultan Kelantan ni dulu lagi naik, ganti Halim tu, ambil tempat Halim ni, tapi tak, cabut tu lah, cabut kena Halim. Sekali ni Tan Selangor ni pun kahwin, ingat aku nak jadi Maisuri Agung, nak jadi Agung, cabut 3 kali, cabut kena Kelantan. Allah punya kuasa tuan-tuan kan. Kena kat Kelantan. Kita tunggulah Kelantan ni naik macam mana pula kan. Dah tak pakai dah daulat tangku dah, dia pakai Allahu Akbar dah, kan bagus dapat pahala tu. Kenapa sultan-sultan lain tak pernah fikir kan macam tu kan? Dia kata saya tak pakai dah daulat tangku ni kan, pakai Allahu Akbar, kan semua dapat pahala. Betul lah tu. Kenapa tak fikir macam tu? Tu yang depa gerun sikit. Kita tunggulah tengok macam mana. Maka telah bersalah-salahan ulama padanya, ada yang mengatakan dia dajjal, sebenar-benar dajjal. Tu yang kata Ibnu Syahid ni. Dajjal ni. Dajjal ni pun daripada spesies manusia. Ya'juj wal Ma'juj ni juga spesies manusia yang bakal keluar di akhir nanti. Ketika mana nak berlaku kiamat dekat, dah hampir kiamat. 10 tanda-tanda besar ni. So Dajjal dengan Ya'juj wal Ma'juj ni adalah di antara 10 tu. Tu. Jadi timbulnya Abu Sa'id ni, Ibnu Sa'id ni, dia katakan Dajjal, sebenar-benar Dajjal, dan ada yang mengatakan bukan. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan sangka sekalian sahabat Nabi akan Ibnu Syahid itu Dajjal. Maka hadisnya demikian itu. Katanya an Abi Sa'id Al-Khudri qala sahibani Nusa'id imma hujjajan wa imma mu'tamirin fantalaqan nas wa taraktun anar wa huwa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bertaulan aku dengan seorang daripada ahli negeri Madinah. Namanya dipanggil orang Ibnu Syahid ataupun Ibnu Syahid. Bertaulan aku dengan dia itu sama-sama keluar pergi ke Mekah mengerjakan haji. Tu. Katanya Ibnu Syahid telah bertaulan aku. Dia kenal lah ni Abu Sa'id ni. Tetapi Ibnu Syahid itu tidak pun ia berniat mengerjakan haji, tidak pun berniat mengerjakan umrah. Maka berjalan orang-orang pergi mengerjakan haji, dan tinggal aku dengan dia berjalan sama-sama. Yang ni seolah-olah ialah taulanku. Dia pergi dengan Ibnu Syahid ni duk kerja haji, tapi dia tak berniat haji dan berniat umrah pun. Tu. Kata Ibnu Syahid, maka tak kala menunggal aku berjalan dengan dia ke Mekah, itu sudahlah naik bulu remaku daripada takutkan dia yang dikatakan oleh Nabi Dajjal, yang menyesatkan orang-orang yang ada di muka bumi ini, dan tidak mahu aku beramah-ramah dengan dia, dan tidak berhampir amat-amat daripadanya, dari sebab barang yang dicakap orang-orang padanya akan dia Dajjal. Abu Sa'id Al-Khudri takutlah, takut nak sembang dengan dia.
Dajjal ni tuan-tuan, bila dia bercakap orang akan terpesona. Tu satu keistimewaan yang ada pada Dajjal yang Allah buat. Sebab apa Allah jadi macam tu? Allah pinjamkan macam tu sebab Allah ini ujian. Sebenarnya 10 tanda-tanda akhir itu ujian kepada manusia. Sama ada yakin ataupun tidak. Kita semuanya yakin bahwasanya akan berlaku 10 tanda-tanda itu. Gegaran di semenanjung Arab, gegaran di timur, gegaran di barat. Keluarnya binatang yang melata yang namanya dabah, yang faham bahasa manusia, manusia faham bahasa dia. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Kebetulan lah pula surau tu imam dia nama Haji Mahdi, tapi dia haji je, dia bukan imam. Dia imam kampung je. Imam Mahdi ni bukan nama dia Imam Mahdi, dia nama dia Muhammad bin Abdullah, nama macam Nabi Muhammad bin Abdullah. Timbul dia mengetuai satu bala tentera yang hebat di Baitul Maqdis. Tu. Kemudian keluarlah Dajjal ni. Dajjal ni keluar, mula-mula dia mengaku Nabi dia. Okey lagi lah. Kemudian dia mengaku Allah pula. Dia ni Tuhan. Tu. Yang iblis terkejut tu. Mula-mula iblis terkejut bila Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tersanak iblis kata, "Wih, hang ni lagi dahsyat pada aku ni. Aku yang bapak jebon ni pun tak boleh nak kata Tuhan. Hang boleh kata hang Tuhan." Tengok tu tuan, manusia tu. Maka yang kedua mengaku Tuhan siapa? Dajjal ni lah. Di Malaysia pun ada juga nama Tuhan Harun. Tu. Yang herannya dia mengaku Tuhan, lepas tu kena stroke. Allah, Tuhan pun kena stroke. Tu pun orang ikut juga tu. Apa punya kelabu asap tak tahulah. Allahu Akbar tu. Tuhan Harun. Tu. Sebab apa? Dajjal ni bila muncul, cakap-cakap dia tu orang akan terpesona dengar. Orang mudah ikut. Itu sebabnya iman. Itu sebab sahabat tanya, "Ya Rasulullah." Rasulullah cerita ni 1500 tahun. Sebelum tu pun Nabi Nuh cerita dah dekat umat dia bahawa akan berlaku lahirnya Dajjal. Takat tu aja. Nabi Nuh tak cerita macam mana sifat-sifat Dajjal, apa yang dia akan buat dah. Tapi Nabi Muhammad cerita very detail. Akan timbul Dajjal. Macam ni. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, anda katalah sekarang ni timbul Dajjal, adakah kami ni selamat?" Kata sahabat-sahabat ni. Nabi garanti dah. Nabi bagi garanti. Nabi kata hampa okey. Sebab iman. Orang yang beriman dia safe. Tuan-tuan muslimin muslimat yang duduk dalam surau ni, dalam dewan solat ini, selamat insya-Allah yang beriman. Tu. Yang tak selamat tuan-tuan yang tak beriman. Takut tu. Tu sebab ketika mana orang-orang Dajjal ni keluar, orang beriman ni lari. Takut tergoda juga dengan cakap-cakap, dengan perbuatan-perbuatan, dengan mukjizat yang dikeluarkan oleh Dajjal ni tuan-tuan. Takut kita kalah. Allah pinjamkan mukjizat Nabi Isa ni kepada Dajjal ni. Itu sebab Allah turunkan Nabi Isa. Hanya Nabi Isa saja yang boleh bunuh Dajjal ni. Sebab mukjizat yang ada pada Dajjal itu semuanya mukjizat is belong tu Nabi Isa. Boleh bayi bercakap dalam buaian, boleh hidupkan orang mati, boleh datangkan hujan di tengah-tengah panas itu. Tanah yang tandus ini boleh jadi hijau. Dia jadi hijau je, tak jadi biru pun. Dalam syurga tu tak ada langsung kalau biru, kalau hijau saja. Habis kita nak sokong siapa? Contoh. Okey. Maka tak kala turun singgah kami pada satu tempat persinggahan, berhentilah perjalanan itu, berhajatlah meletakkan barang-barangnya sama-sama dengan barang-barang aku. Bila aku lihat akan diang demikian itu, berkatalah aku baginya, adalah dunia kita ini panas. Maka duduk bersempit-sempit setempat itu bertambah panas. Letakkan barang dan mata benda kamu di mana tempat pohon kayu, supaya kita sama-sama dapat beristirahat. Bila dengarnya perkataan aku yang demikian itu, ia pun menurut dan pergi berteduh renggang daripada aku. Abu Sa'id kata apa? Abu Sa'id pun takut, cuak dah.
nak rapat-rapat dengan Abu Said ni. Takut ia betul-betul dajjal. Tu. Kata Abu Said, maka ditampak oleh Ibnu Sa'id itu akan kambing biri-biri, ia pun lalu mengambil satu bekas, langsung pergi ia kepada biri-biri itu, lalu diperahnya susu supaya ia boleh minum. Kemudian daripada sudah diperahnya, datanglah ia pada aku dengan membawa susu itu. Ya Abu Said, minumlah susu ini supaya kenyang engkau dan memuaskan dahaga. Kata Abu Said, adalah aku sudah sengaja benci minum apa-apa yang datang daripada tangannya. Tak mau. Memang Abu Said Al-Khudri ni memang dah berpatah orang lah, tak mau ngam dengan ni tu. Kemudian bila aku telah disuruhkan minum susu tu, aku pun berkata, faqultu lahu hadzal yaumus saifin wa inni akrahu fihi al-laba. Maka berkata aku, ya Ibnu Sa'id, ini hari ialah hari yang teramat panasnya, dan sungguhnya aku benci minum susu di dalam panas ini, kerana susu itu pun ada panas. Susu kambing tu. Kita sebenarnya sunnahnya minum susu kambing, tapi tak, kita diwar-warkan, digembar-gemburkan, diiklankan dengan susu lembu. Itu sebabnya kadang-kadang mengoh macam lembu. Roh tu. Patutnya kambing tu, susu kambing. Dan kambing tu juga sebenarnya elok makan. Kita orang Melayu tak boleh makan banyak, dia kata panas. Tu. Sebenarnya bagus makan dengan kambing ni. Bila dia panas, dia bakar kolesterol tu. Kita makan sebarang daging ni pun, daging kita makan, jangan minum ais lepas tu. Minum air panas. Kalau minum ais tu dia punya apa? Lemak-lemak tu lekat tu. Sesungguhnya daging ni bagus. Bagus pada lelaki. Panas, sentiasa panas badan, sentiasa bertenaga. Tak kira siang, tak kira malam. Tapi memang orang lelaki macam tu. Tapi tu kadang-kadang orang perempuan tak nak layan. Kan? Telefon ni daripada pejabat ni, yang abang ni off lah tengah hari, nak balik lah tengah hari. Siap nah? Bini kat rumah dah risau dah. Siap apa pula ni? Tu. Orang jantan ni dia tak kira tuan-tuan. Dia kira nak, tak kira tengah rembang pun boleh. Tu sembuh. Ada. Kekuatan yang Allah bagi dekat orang lelaki. Tu nama Ar-Rijal tu, yang tu ayah Allah kata apa? Orang lelaki ni jantan. Tu sebab adanya kopi jantan. Mana ada kopi perempuan? Tak ada. Tu. Hebatnya lelaki. Tengah seronok. Macam tu lah. Tu sebabnya kadang-kadang kita tengok RSM tengah-tengah padang kawat tu, yang misal macam tu. Garangnya, ya Allah, dia kepit tongkat tuan. Dia khayau tu satu padang kawat tu, hormatnya. Takut. Orang yang kawat tu semua takut kat dia. Kalau dia kata boris, misal naik. Balik rumah misal jatuh. Isteri kata, abang pergi beli asam Jawa Ustaz. Turun terus. Tu. Ganas betul RSM tu. Tu. Ibnu Sa'id itu, adakah ia menjadi dajjal yang masyhur itu atau orang lain? Tu. Adakah dia ni betul-betul dajjal? Tetapi sifat dajjalnya Nabi dah bagi tahu dah. Nabi kata, kan ada di viral satu video budak yang baru lahir, kononnya mata di dahi ni. Satu mata. Sebenarnya mata dajjal ni bukan di dahi. Bukan di dahi. Dia mata dia sebelah aja mata dia. Sini tak ada. Lubang untuk mata ni tak ada. Belah kanan. Tu. Belah kanan ni satu. Rambutnya kerinting, badannya tegap. Kita jangan tengok orang asli kita kata dajjal pula. Orang asli kerinting rambut dia. Orang asli ni walaupun kerinting-kerinting dia pun dia betul bendui. Orang asli ni Allahu Akbar tu, betul bendui dia. Kalau kita tanya dia, kalau dia pot kemar tu nak daripada dekat Kamera Highland tu, pot kemar nak pergi ke Tanah Rata tu, kalau dia berjalan kaki 3 hari 3 malam, dia jalan kaki. Dia boleh jalan kaki tu dengan tak pakai kasut. Dia sampai, kita pun tunggu dekat Tanah Rata, kita tanya dia, "Tok, jauh ke ni daripada tempat Tok nak mai sini?" Dia kata tak jauh, sebatang rokok tak habis. Dia bubuh ya. 3 hari 3 malam tak cucuh pun.
Sampai tanah rata baru dia cucuk. Sebatang rokok aja dia kata. Kita jalan Mangkau 7 hari. Orang asli. Orang asli ni dia tak suka naik helikopter. Dia tak suka naik. Dia kata panas sebab kipas di luar. Dia tak suka. Dia bukan lawak. Dulu saya duduk bawa dia kan. Dia tak mau naik. Kipas di luar tak mau. Apa dia kata, apalah dia orang beli kipas kat luar. Patut kipas kat dalam. Mau kipas kat dalam beritahu dia, merodum kita jatuh dah. Tu. Kalau dia naik helikopter pun yang jenis Alouette ni, yang nampak semua tu, itu dia naik. Dia seronok tengok. Kalau yang bertutup ni, tak mau dia. Lari dia. Kata ulama adalah kisahnya itu muskil dan pekerjaan menjadi dajalnya itu ada kesamaran. Adakah Ibnu Syahid itu sendiri akan menjadi dajjal yang masyhur, mengaku dirinya Tuhan itu, ataupun orang lain daripadanya menjadi dajjal itu, dan tidak syak pada keadaannya ia seorang dajjal daripada segala dajjal. Kata ulama dan bermula zahir segala hadis bahwasanya Nabi SAW tiada diwahyukan kepadanya dengan bahwasanya Ibnu Syahid itu dajjal dan tiada lain daripadanya, dan hanya sahnya yang diwahyukan kepada Nabi itu segala sifat dajjal. Tu. Nabi pun tak ni, Ibnu Syahid ni Nabi tak mengaku kata dajjal. Sebab Nabi diwahyukan sifat-sifat dajjal ni, dan adalah pada Ibnu Syahid itu beberapa qarinah yang muhtamilah yang menunjukkan ia menjadi dajjal. Maka kerana itulah ada Nabi tidak memutuskan persabdaannya bahwasanya Ibnu Syahid itu dajjal dan tiada lain. Maka kerana itulah bersabda bagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, in yakun huwa falaitas tati aqatlah, jika Ibnu Syahid itu ia dajjal, maka mereka tiada berkuasa engkau membunuhnya sekarang, kerana ia sekarang sedang duduk budak yang tidak cukup umur. Masa tu Ibnu Syahid ni kecil lagi. Kecil lagi. Dajjal ni siapa pun tak boleh bunuh dia. Nabi Isa saja boleh bunuh. Ya'juj wal Ma'juj ni tak ada satu kuasa di dunia ni yang boleh bunuh mereka. Yang boleh bunuh Allah Ta'ala saja. Turunnya Nabi Isa tu perantaraan. Nabi Isa akan berdoa kepada Allah, nak bunuh lah, nak angkat bangkai apa, nak siramkan darah-darah ni dengan air hujan, semua Nabi Isa yang minta doa. Makbulnya doa Nabi Isa ketika itu. Tetapi Nabi Isa tidak turun sebagai Nabi, sebagai khalifah. Seperti mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dan khalifah-khalifah yang sewaktu dengannya lah. Itu sebab ketika mana Nabi Isa hambat Dajjal ni sampai ke Baitul Maqdis, matinya Dajjal di Baitul Maqdis, kemudian Nabi Isa pergi mendapatkan Imam Mahdi untuk solat sekali. Imam Mahdi pelawar Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa kata, aku tidak turun sebagai Nabi, aku turun sebagai khalifah, engkau lah patut jadi imam. Imam Mahdi jadi imam kepada Nabi Isa ketika itu. Sebab Nabi Isa tidak membuat syariat yang baru, syariat Nabi Muhammad SAW juga. Sebab apa? Sebilang Nabi, semua Nabi nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tu semua. Sebab apa? Dalam kitab-kitab terdahulu semua diceritakan, dikisahkan bahwasanya keistimewaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni umat akhir zaman, umat yang terakhir. Mati dah tentu, dah lambat mati. Tapi bila bangkit nanti di padang mahsyar, kita bangkit dulu. Kita bangkit dulu. Apa-apa pun perkara selepas matinya kita, semuanya didahului oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nak berjalan pergi padang mahsyar, ketika mana di padang mahsyar mendapat perhitungan daripada Allah SWT, semua umat-umat dulu, semua umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad juga menjadi saksi kepada nabi-nabi yang pegang kitab ni. Tu hebat tak hebat kita ni. Kitab Tauratnya, kitab Zaburnya, kitab Injilnya, dan nabi-nabi yang ada umat dia. Contohnya umat Nabi Nuh. Nabi Nuh, bila Allah tanya, Nabi cerita ni, Nabi cerita kepada sahabat, benda tak berlaku lagi tuan-tuan. Ni Nabi boleh cerita tu. Siapa yang bagi tahu Nabi? Allah. Nabi kata, wahai sahabat, ketika mana kita berhimpun di padang mahsyar nanti, aku melihat akan Nuh ni, Nabi Nuh ni bergetar-getar. Dialah
Nabi yang pertama Allah panggil dia. Allah suruh Jibril panggil Nuh, wahai Nuh, bos nak jumpa. Nabi Nuh pergi. Allah tanya, wahai Nuh, apakah telah engkau sampaikan risalah-risalah aku kepada umat kamu? Nabi Nuh kata apa? Naam ya Allah. Apa bukti kamu? Mana umat-umat kamu? Nabi Nuh pun tunjuk, ni umat-umat aku, panggil. Allah tanya umat-umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, apa kamu kata tentang Nabi Nuh ni? Adakah dia telah menyampaikan risalah aku daripada aku kepada kamu semua? Apa kata umat Nabi Nuh? Umat Nabi Nuh kata, tak ada lah ya Allah, dulu ada lah kami panggil dia ceramah tapi dia tak main. Dia kata hujan lebat lah macam-macam. Contoh macam tu lah. Terpinga-pinga Nabi Nuh. Di padang mahsyar pun umat dia tipu dia lagi. Tu. Maka lagi mengetaklah Nabi Nuh ni. Allah kata, wahai Nuh, apakah engkau ada lagi bukti-bukti yang lain yang boleh menjadi nak menyelamatkan kau? Nabi Nuh kata, ada ya Allah, na'am ya Allah. Ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil kita ni yang duduk di belakang. Kita duduk di belakang masa tu. Panggil ke depan. Umat Nabi Nuh ni suruh tengok, ini mana punya geng ni 08 ke 14 ni? Nak mari bela pula Nabi aku ni. Allah pun tanya, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah benar kata Nuh itu dia telah menyampaikan risalahnya kepada umat dia? Kita pun kata, na'am ya Allah, benar ya Allah. Apa buktinya? Kita pun kata, kita baca mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Quranul Karim. Benar. Tengok tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Tuan-tuan, tak ada lah umat yang Allah bagi kemuliaan selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung tak untung kita tak tahulah. Tu. Ibnu Syahid itu adakah jalan dikatakan dia dajjal? Kata Imam Nawawi rahimahumullahu taala dalam syarah Muslim, dan adapun bermula segala hujah Ibnu Syahid akan dirinya bukan dajjal itu bukan dalil baginya padanya kerana dikatakan dirinya Islam, dan dajjal itu kafir. Tu dajjal itu kafir dan dia mengkafirkan orang. Tu. Dengan mukjizat yang dia tunjuk itu, dia boleh ajak, dia boleh tarik orang ikut dia. Tu yang bahaya tu. Jadi ketika tu orang beriman ni dah pergi menyorok dah. Sorok dah, takut. Bukan takut ke dia, takut terpesona dengan apa-apa juga yang dia tunjuk tu. Dengan cakap dia, tuan-tuan. Kita pun tak tahu lah apa kekuatan yang dia ada. Satu dunia dah tahu dah dia ni memang teruk. Tapi dia boleh cakap dengan nada yang macam tak ada apa salah. Macam memang dia betul-betul tak salah lah. Tapi dunia semua dulu kalau kita pergi Arab Saudi, kita pergi kerja umrah ke haji ya, orang Arab cukup respect kita ni. Sebab kita bagus. Sekarang ni tak. Sekarang ni visa naik 2000 lebih tuan. Dulu 300 ya, sekarang naik 2000 lebih. Satu visa. Memanglah kalau ada duit boleh pergi kan. Tapi fikir tengok kan. Dulu kita bayar 300, ni bayar 2000, 200 lebih. Tak tahulah. Dan katanya tiada beranak bagi Dajjal dan ia ada anak, dan Dajjal tidak masuk negeri Mekah dan Madinah, dan Ibnu Said masuk Madinah. Tu. Satu perkara yang Dajjal tak boleh buat, dia tak boleh masuk Dajjal, dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Wa ima, syaitan dan iblis pun tak boleh masuk. Tapi kenapa berlaku kecurian ketika itu? Sebab kalau tuan-tuan masuk melalui pintu nak masuk ke Mekah dan Madinah tu, di sekeliling itu kota Mekah dan kota Madinah tu ada malaikat yang dia memagari. Itu sebabnya syaitan iblis tak masuk. Kita masuk. Jadi Abu Sa'id ini dia masuk. Mana kata dia bukan Dajjal lah. Kalau Dajjal memang tak boleh masuk lah. Dia boleh masuk. Walaupun dia tak melakukan haji dan umrah, asalkan dia. Tuan-tuan bayang tengok orang yang tak pernah solat, maksiatnya masya Allah, fatabarakallah, tapi bila pergi Mekah boleh masuk.
Mana kata dalam diri ni ada Islam, ada iman sikit masuk. Tu yang kata Allah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada orang yang menyembah tokoh Hindu, setiap kali tiap pusat cuba tuan-tuan tengok siapa yang pergi situ. Kita bukan nak menuduh realiti, tapi Mekah jejak dia. Sebab ada gaul-gaul agama dia lah, suruh buat solat taubat apa semua. Kita sendiri pun nak pergi, nak jejak, nak pijak dataran Kaabah tu, oh gerun, buat solat taubat dulu. Tapi dia si pendek tu takut ada ruang untuk cium Hajarul Aswad, takutnya tak pernah dicium, apa tiap-tiap bulan pergi tu. Dia takut Hajarul Aswad tu tampak kepala dia tu. Dia ada gerun tu, tak pernah cium. Tu. Takut kelengkung kena, habis rambut dia. Dah lah sekali buat 1,500. Contoh. Kena saja dia. Nampak macam mana kan? Dan sebab pun orang-orang sangkakan dia seorang daripada Dajjal adalah perkataannya bagi Nabi SAW, tashhadu anna Rasulullah, engkau naik ya Muhammad akan daku Rasulullah. Tu orang kata dia Dajjal sebab apa? Dia tasyahud, dia macam tu. Dia kata apa? Engkau naik ya Muhammad akan daku Rasulullah, dia Rasulullah. Tu tak boleh lah. Tu sebabnya tuan-tuan, kita yang selalu duk solat ni, yang Allah emphasize, bukan Nabi saja, Allah mewajib memfardukan solat ni sebab apa? Dia relate kepada persoalan pertama Munkar dan Nakir itu. Apa kamu kata Muhammad bin Abdullah? Yang nak menjawab ni bukan hafalan kita, bukan mulut kita yang nak jawab. Ni solat yang kita duk buat tu, tasyahud awal, tasyahud akhir. Apa kamu kata Muhammad bin Abdullah? Kita yang selalu solat ni, kita terus spontan akan jawab Muhammad Rasulullah. Tasyahud yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amalan jawab. Kita boleh jawab tu tuan-tuan, selamat. Sesaan kubur tu berlakunya bila gagal menjawab soalan tu je, habis dah. Oh tuan-tuan, nak boleh kejawab tu tuan-tuan, kena duduk selalulah dalam, kena solat jemaah selalu. Sebab bila kita solat jemaah ni tuan-tuan, untung kita ni khusyuk pun kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak. Katalah kita dalam jemaah ni seorang saja khusyuk, semua dapat. So kita doa ni, doa amin 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 ni, Allah angkat salah seorang daripada kita, doa dia, doa taraf wali, dapat ke kita. Tu untung kita berjemaah. Itu yang Nabi selalu suruh kita berjemaah ni tuan-tuan, jangan malas. Katalah hujan, tuan-tuan duduk dekat ya hujan kot tak payah. Makin teruk kita kena hujan, makin kita kental iman tu Allah bagi, tu. Dan pula ia mendakwa dirinya datang akan dia yang benar dan yang bohong, dan katanya ia ada melihat arash di atas air, dan ia tiada bencikan dirinya menjadi dajjal, dan berkata ia, Abu Syaid ni kata apa? Dia pernah tengok arash Allah tu. Walhal yang pernah tengok arash Allah ni Nabi ya. Tu sebab Nabi boleh cerita. Nabi kata arash Allah ni ditanggung oleh 8 malaikat. Arash Allah ni besar mana? Besar dia hujung ke hujung, matahari tenggelam, matahari timbul, matahari tenggelam. Arash Allah ni. Di bawah itulah kita akan bernaung nanti. 7 gulungan ini yang akan bernaung bawah tu. Bayang tengok tuan-tuan, arash Allah besar tu, tapi ada juga yang kena panas. Siapa? Salah seorang dia hatinya sentiasa masjid dia. Ingat masjidnya. Tu. Pemimpinnya adil. Tu sebab Nabi suruh kita minta syurga yang paling tinggi sekali. Allahumma inna nas'alka ridha kawal jannah. Jannah al-firdaus ya Allah. Firdaus yang tinggi, syurga yang tinggi. Sebab apa? Yang boleh duduk sana pemimpin yang adil. Kita pemimpin kan? Kita pemimpin lah. Tu, kita pemimpin lah. Pemimpin pada kita ada rakyat kita, ada isteri kita, ada anak-anak kita. Kita pemimpin. Maka dia iktiraf juga pimpinan kita itu. Boleh kita duduk bawah arash, dapat syurga kita.
Kan? Tapi kalau mamat tu dak lah. Mamat tu tobat lohom lah kan. Dah lah pemimpin zalim rakyat pula. Dia tak tahu tuan-tuan, doa yang dimakbulkan oleh Allah ada 3. Satu, doa orang musafir. Satu, orang doa yang dizalimi, orang yang dizalimi. Kita ni dizalimi ni. Kan? Cuma Allah tahan lagi. Nak tengok takat mana dia. Kan? Kebatilan itu pasti akan tersalah juga. Tu. Habis. Adalah Ibnu Syahid jumpa Nabi di jalan. Adalah orang ini tersebut dalam hadis-hadis, setengahnya menamakan Ibnu Syahid itu dalam setengah hadis Ibnu Syahid. Maka kedua-dua itu betul-betul belakang. Ada orang panggil Ibnu Syahid dan ada orang panggil Ibnu Syahid. Maka Ibnu Syahid inilah yang iktilaf ulama atasnya, adakah ia sebetul Dajjal yang dibunuh Nabi Isa pada akhir zaman atau lain daripadanya. Tetapi tidak bersalahan pada keadaannya seorang daripada Dajjal apakah didengar cakapnya. Tu. Mana kata Dajjal ni akan dibunuh oleh jadi ada ikhtilaf ulama lah. Adakah benarnya Ibnu Syahid ini Dajjal? Tapi berdasarkan pada hadis tadi, Ibnu Syahid kata Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? Dia ni masuk juga Mekah dengan Madinah. Jadi makna kata tak ada lah, bukan Dajjal lah. Tu. Bila dia dengar Ibnu Syahid akan pertanyaan Nabi demikian itu, maka ia pun menjawab, faqala atashhadun anna Rasulullah. Maka berkata dan jawabnya kepada Nabi, tidak aku mahu naik saksi mengaku engkau itu Rasulullah, dan engkau ya Muhammad, adakah engkau mahu naik saksi akan daku itu pesuruh Allah. Dia cuma Ibnu Syahid ini tak mengaku Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Dia tak mau tasyahud. Yang kata syahadatain ni, 2 kalimah syahadah. Siapa di antara kita yang syahadahnya satu saja? Dia sebut la ilaha illallah saja. Muhammad Rasulullah dia tak sebut. Batal dia. Bila mana dia sebut aku naik saksi tu, hatinya kena ingat. Tu sebab sekadar menyebut syahadatan itu belum tentu lagi beriman. Sebab apa? Lagu dia kan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum lagi. Dia kena tu dengan hati. Habis kata. Apa lagi? Dajjal itu ada 2 ibu bapaknya. Sungguhnya telah datang hadis menyebut 2 ibu bapa Dajjal itu dan sifat-sifatnya. Dan hal Dajjal itu bagaimana diperanakkan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Abi Bakrah. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, menunggu bapa Dajjal dan ibunya 30 tahun. Ibu dan bapa Dajjal ni nak lahirkan dia tunggu 30 tahun. Dah kahwin 30 tahun baru dapat anak. Diperanakkan bagi keduanya seorang anak, yakni selama itulah 2 ibu bapa Dajjal tidak mendapat seorang anak pun kemudian daripada berkahwin antaranya. Dah kahwin 30 tahun tak dapat. Baru akhir-akhirnya barulah dapat seorang. Keduanya seorang budak lelaki, matanya buta sebelah, iaitu budak yang sehabis-habis memberi mudarat suatu dan sehabis-habis kurang padanya faedah. Budak itu 2 matanya tidur dan hatinya tidak tidur. Mata dia sebelah aja, sini tak ada, tutup habis. Tu sifat Dajjal, rambutnya kerinting. Habis. Okey, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi. Ada apa-apa nak tanya? Memang tak tanya, senang. Senang faham. Senang faham insyaAllah. Itu yang saya seronok kuliah sini. Cepat faham. Allah bagi permudah. Allah permudahkan tuan-tuan. Belajar itu wajib. Talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. Belajar itu wajib. Tuntut ilmu itu wajib. Faham tak wajib. Tetapi Allah bagi tuan-tuan faham senang. Tu yang kemuliaan dia tu. Jadi ampun nama saya pinta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah kasihanilah kami, maafkanlah kami dan muliakanlah kami, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah kami dari segala dosa sebagaimana pakaian disucikan daripada najis. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dan lindungilah kami dari azab kubur dan azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, permudah, ya Allah, rahmatilah perpisahan kami, ya Allah. Berkatilah pertemuan kami dan rahmatilah perpisahan kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sekiranya mereka masih hidup, ya Allah, Kau berkatilah umur mereka. Sekiranya mereka telah meninggal dunia, ya Allah, Kau jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, ya Allah. Kau tempatkanlah mereka bersama-sama orang beriman, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga yang tinggi, yakni syurga Firdaus A'la, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah. Kiranya ada di kalangan kami yang sedang berhajat, Kau tunaikanlah hajat kami, ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami yang sedang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum.